Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Share lah tuan. Tapi tak salah je. Saya dah dapat. Okey. Dah dapat. Okey. Okey. Sekejap. Saya simpan dulu. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Okey. Okey, dengar. Alright. Dah. Saya pakai mic. Salawat dan salam. Sekali saya ucapkan terima kasih kepada Cik Raziki. Pada hari ini kita dapat sama-sama bersama di dalam sesi Pocket Talk berkaitan dengan kejayaan pembangunan syarikat. Sebelum tu saya kenalkan diri, nama saya Al-Walid Zanzuri, berjawatan pembantu eksekutif, dan juga terima kasih kepada tim Sabah, kepada pengarah Encik Hamdi, penolong pengarah,
Puan Henny dan juga rakan-rakan sekerja Adi dan juga Syiri yang terlibat secara langsung dalam program kita pada petang ini. Sebelum kita bersama tetamu jemputan yang dibawa secara langsung ini, dalam kisah kejayaan pembangunan syarikat oleh Rosmi Snack Industry Semrahat ini, saya bacakan sedikit ringkas berkaitan biodata tokoh yang boleh dikatakan sebagai tulang belakang pembangunan perniagaan pada masa ini. Baiklah, kita tengok pada slide. Terus sekali, kalau kita lihat daripada sini, Cik Rozikin adalah pemilik perniagaan bagi Rosmi Snack Semrahat, berkelulusan SPM, anak jati Tawau dan telah terlibat selama 20 tahun di dalam bidang pemasaran. Next. Bermula pada tahun 1985 di kampung yang terletak di Tawau, diasaskan oleh ibu beliau. Sebelum ini dikenali sebagai Rosmi Snack, Rosmi Bersaudara. Kemudian pada tahun 2019 syarikat ini telah menjenamakan kembali kepada Rosmi Snack Industri Semrahat. Baiklah, itu adalah sedikit penerangan tulang belakang yang memainkan peranan yang penting dalam membangunkan perniagaan pada masa kini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Tuan perniagaan ini untuk sendiri menerangkan lebih lanjut. Baiklah, dipersilakan. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera, dan pertama sekali ucapkan ribuan terima kasihlah kepada SME Corp, panel, Cik Walid, pengarah, Cik Hamdi, kerana sudilah menjemput saya sebagai mengisilah slot talk untuk petang ni. Okey, nama saya Rozikin. Saya adalah founder kepada syarikat Rosmi Snack Industry Semrahat yang telah beroperasi lebih daripada 30 tahun dalam penghasilan snack ikan kerupuk amplang. Okey, siapa pernah makan amplang sini? Okey, rasanya ramailah yang tahu kan? Dan sebenarnya amplang ni hanya berada di Tawau Sahabah saja. Okey, kalau orang yang datang daripada Semenanjung, datang ke Tawau ke Sabah kan, pastinya dia akan menjadi buatangan wajib. Kan, menjadi buatangan wajib untuk dibawa pulang. Kan. Jadi saya sebenarnya memegang nama saya Rozikin. Okey, saya adalah founder pada syarikat Rosmi Snack Industry. Telah beroperasi lebih daripada 30 tahun dalam penghasilan snack ikan kerupuk amplang. Okey, yang berjenama Big Me. Okey, dulu syarikat ni Just Enterprise, Rosmi Bersaudara, dan sekarang ni telah bertukar kepada Rosmi Snack Industry. Okey, jadi siapa di antara anda kalian yang sebagai seorang usahawan, peniaga, pasti tahu setiap daripada perjalanan bisnes tu memang dia ada cabaran dan ujian. Dan kita tahu juga yang setiap cabaran tu sebenarnya ada pengajaran. Okey. Saya sebenarnya pelajar cuma SPM saja. Okey. Dan pemasaran, okey. Saya telah terlibat dalam 20 tahun lah dalam pemasaran. Yang dulunya sejarah sebenarnya bermulanya daripada ibu saya. Okey, ibu saya dia belajar daripada seorang, kemudian dia buat sendiri. Bisnes ni bermula just cuba-cuba. Okey,
dia just cuba-cuba. Lepas tu dia buat untuk makanan rumah. Okey, dia buat makanan rumah dan untuk ni lah, untuk hidangan biasa. Tapi bila dia buat, lepas tu dia bagi try dengan orang. Okey, dia bagi try dengan orang dan orang semua berminat. Di situlah bermulanya. Titik permulaan yang orang berminat dan kita cuba pasarkan. Okey. Dari start situlah dia cubalah jual sedikit demi sedikit. Dan dari yang 10 kilo, dia naik pergi 30 kilo, naik pergi ke 50 kilo satu hari. Okey, kenapa Rosmi Bersaudara? Sebab dulu Rosmi Bersaudara just family. Macam mak saya, ibu saya sendiri, makcik-makcik lah dan jiran-jiran tetangga. Jadi itulah dipanggil Rosmi Bersaudara. Okey, kita sudah sebenarnya Amplang ni sudah bermula daripada tahun 1979. Tapi kita komersialkan pada tahun 1985. Dan pada tahun 1997 kita telah membuka lesen perniagaan. So kita tahu kan, untuk kita berniaga ni kita perlukan lesen. Okey, kita perlukan lesen. Jadi start situlah kita sudah nampak perkembangan permulaan. Satu persatu naik. Dan pertama sekali kita telah mendapat untuk kita perkembangan kan, setiap bisnes ni dia perlu pengembangan. Okey, kita tidak boleh gunakan duit kita sendiri. Jadi kita perlu pinjaman. Jadi agensi pertama yang kita buat pinjaman adalah Mara. Okey. Mara telah telah bagi kita sebanyak 5,000 dan kita telah membeli satu mesin, iaitu mesin mixer untuk menambah kita punya kapasiti pengeluaran, dan kita telah menambah baik kita punya premis. Premis kecil lah. Dari start situlah kita start berkembang lah. Dan kemudian masa kita berkembang tu ada agensi lain. Agensi lain yang Hello? Dengar kah? Teruskan. Sorry.
Rosmi minta maaf, mencelah. Saya tak dengar lah suara. Ya tadi tu dah on. Cuba ulang, minta maaf gangguan. Macam hilang-hilang suara tuan. Okey, ulang suara, dengar. Saya tak dengar tuan bercakap ah. Tapi bukan nampak tuan. Kami tak dengar suara tuan. Mungkin ada masalah ke apa ke? Dengar. Okey, dengar. Tapi Dengar, okey. macam putus-putus tuan. Macam ada gangguan. Oh, ya ke? Lain dah. Okey, dengar. Kita cabut earphone boleh tuan? Okey, boleh. Okey, try. Test. Okey, boleh. InsyaAllah. Boleh ya? Kita ulang tadi gangguan tapi kita terus. Okey tuan, boleh kita mulakan? Okey. Sambunglah tadi kan? Okey, bismillah. Tadi minta maaf. Mungkin kita punya line ada masalah. Okey, kepada semua yang tengah berhati, nama saya Rozikin. Saya adalah founder kepada syarikat Rosmi Snack Industries Berhad yang membuat produk berasaskan ikan yang berjenama Big Mi, kerupuk amplang. Okey, kita sambunglah daripada tadi. Bila seseorang usahawan tu bila dalam keadaan selesa, maksudnya mereka tidak nampak apa ujian yang akan datang. Jadi pada 2011 kita telah mengalami satu ujian yang sangat besar. Okey, sebenarnya tahun-tahun yang sebelum tu kita adalah orang yang pertama pengasas membuat milah kerupuk amplang dan kita tidak ada saingan. Okey, ujian yang datang tu adalah bila mana ada pesaing. Okey, bila ada pesaing datang, mereka buat benda yang sama, kita buat benda yang sama. Dan pastinya mereka juga akan mencari pasaran yang sama. Okey, mereka juga akan mencari pasaran yang sama. Macam kita juga, macam kami juga menjual ke pasar, mereka juga akan jual ke pasar. Okey, untuk pengetahuan, sebenarnya bila mereka dorang masuk ke pasar,
Maksudnya kita mengalami pengecilan, kita punya stok, kita punya pasaran tu makin mengecil. Okey. Bila makin mengecil, maksudnya keuntungan kita makin mengecil. And then, kita tahu juga, bila pesaing ada, kita tahu kita punya bahan mentah yang sama kita guna, diorang pun menggunakan bahan mentah yang sama. Jadi di situ masalah utama adalah, bila kita sustain pada satu pembekal, bila ada pesaing yang take over, maksudnya kita akan mendapat bekalan bahan mentah yang tidak elok, tidak baik. Okey, bila ada pesaing. Jadi situ kita telah mengalamilah kejatuhan selama 2 tahun. Dan dalam masa itu juga saya betul-betul saya take over lah. Saya punya ibu pun dia lepaskan dan saya yang ambil. Dan masa yang sama saya cuba untuk selesaikan. Dari seorang pemasaran turun balik ke bahagian production. Pertama sekali saya selesaikan bahagian production. Okey, saya cari bahan mentah yang berkualiti. Okey, bila saya cari bahan mentah, time tu kita punya pasaran dah ada kosong. Sebab ada pesaing kan. Dengan kita punya kualiti sangat teruk. Bila kita buat produk rosak. Makin rosak. Jadi kita makin down. Setiap bulan kita bayar, pekerja kita bayar, kan. Tapi bila mengalami kejatuhan tu, kita terpaksalah. Lepas tu bahan kita punya produk pun kita terpaksa buang sebab orang bagi balik. Tapi dalam masa yang sama, saya cuba selesaikan masalah tu, saya cuba cari bahan mentah dan saya jumpa, kemudian saya buat balik dan saya betulkan sistem dalam production. Okey, masa tu kita masih berada di bawah rumah lah dengan kapasiti pekerja dalam 13 orang. Time tu lah. Jadi saya selesaikan dan saya cari kualiti balik. Okey, bila saya dapat tu kualiti, saya try lah masuk ke pasaran balik. Dan alhamdulillah, orang start terima balik. Okey, dari start situlah sebenarnya saya belajar. Baru saya faham lah proses untuk sebagai seorang usahawan ni, kita tidak boleh berada dalam zon selesa. Bila kita dalam selesa, berhati-hati. Dan kemudian saya pun baru tahu sebenarnya dalam perniagaan ni kita ada satu proses, kan? Dia ada fasa-fasa. Fasa pengenalan, meningkat, menaik, kemudian adakah kita sustain ataupun kita akan jatuh. Okey. Jadi Rasul saudara rupanya sudah sampai ke tahap matang. Okey, bila tetap matang baru saya faham. Rupanya dari situlah kita kena berhati-hati. Tapi kita selesa, kita dah nampak lah apa masalah yang datang. Jadi time tu kita mengalami kejatuhan. Tapi dalam masa sama saya cepatlah. Saya cepat. Saya tukar semuanya. Saya tukar rebranding, saya punya pasaran, saya punya kualiti, saya jaga balik. Dari situ kita naik balik. Okey. Okey, pada 2014, 15, 16 kita sustain. Tapi saya betul fikir situ, bila kita sustain, maksudnya kita tak tahu macam mana mau fikir kan, macam mana mau untuk proses pengembangan. Okey, saya telah pergi ke banyak kursus-kursus yang saya pergi. Sebenarnya agensi kerajaan ni sangat banyak membantu para usahawan. Okey. Termasuklah banyak kursus-kursus yang mereka tawarkan kan untuk kita belajar macam mana sebagai seorang usahawan, macam mana kita untuk menghadapi cabaran-cabaran sebagai seorang peniaga dan pengusaha. Okey, di situ saya sangat banyaklah saya mengikuti kursus-kursus. Dan ada kursus yang free, ada kursus yang berbayar. Okey, sangat banyak. Okey, dari start situ, saya start situlah, saya nampak sudahlah. Saya sifat orang yang perlu ada sebagai seorang yang founder berjaya ni, kita perlu ada kesungguhan lah. Kan? Dan pertama sekali saya belajar tentang diri kita sendiri. Apa potensi yang ada dalam diri kita.
bila kita ni sebagai seorang founder ataupun peniaga, kita kena berani mencuba. Okey, lepas tu bila kita berani mencuba, kita kena berani explore. So kita sebagai seorang usahawan ni, kita ni adalah pilihan. Kan, kita ni adalah pilihan. Jadi bila kita dipilih sebagai usahawan, maksudnya kita diberikan peluang. Jadi macam mana kita mau ambil peluang tu? Kan? Jadi kita kena belajar. Pertama sekali kita kena belajar. Kan, sebagai seorang peniaga ni, pertama sekali kita akan nampak apa? Duit. Itu kesilapan kita. Bila kita nampak duit, memanglah duit pasti ada. Tapi masalahnya macam mana kita mau beranakkan duit tu. Kan? Okey, jadi dari situ saya nampaklah kesilapan-kesilapan. Sebenarnya sebagai seorang usahawan ni kita perlu ada ilmu. Okey, kita kena melabur dalam ilmu. Okey, bila kita belajar, kita kena nampaklah macam mana apa yang ada dalam bisnes kita. Pertama sekali, tentunya macam mana kita ada pengurusan kewangan, macam mana kita buat marketing, macam mana kita buat macam mana kita mau cari pekerja yang betul. Okey, kita kena keluar belajar. Kan, kita kena keluar belajar. Bila kita belajar, baru kita faham. Sebenarnya, sebagai seorang usahawan ni, untuk sustainkan kita punya bisnes, kita kena keluar belajar. Pelaburan yang paling besar sebenarnya adalah menuntut ilmu. Okey? Okey, sebagai seorang usahawan ni, kita kena cari banyak peluang. Okey? Peluang tu sebenarnya ada depan mata. Terutama sekali pada agensi-agensi kerajaan. Okey, 2017 saya telah ubah saya punya syarikat ni kepada syarikat Rosmi Saudara kepada Rosmi Industri. Okey, sebagai seorang founder juga kita kena faham kita kan ada misi. Sebenarnya produk kita ni, kita kena faham produk kita. Adakah produk kita just sekadar untuk masuk pasar atau sekadar dijual di tempat tu? Kan, bila kita faham, baru kita tahu macam mana supaya kita lagi grow lah. Supaya kita punya syarikat ni lagi cepat berkembang. Okey. Bila kita faham produk kita ni, apa yang perlu ada dalam, apa yang kita perlu cari. Macam sekarang ni kita tahu untuk kita mau pasarkan lebih jauh, kita kena mencari persijilan mesti. Okey, persijilan mesti daripada KKM. Dan kedua, kita mesti cari macam mana untuk dapatkan persijilan halal. Okey ya. Okey, kalau dulu 2017 sebenarnya kita masih di bawah rumah lagi. Dan lepas tu saya dalam masa 2 tahun saya menuntut ilmu. Saya belajar keluar dan macam-macam lah saya nampak kawan-kawan sendiri yang bisnes, ada yang laju, kan, ada yang slow. Tapi kita tahu di antara kalian ni semua ni mesti ada di antara kita yang bisnes makanan. Kita tahu buat bisnes makanan ni margin dia sangat kecil. Okey? Margin dia sangat kecil. Jadi macam mana kita mau besarkan margin kita ni? Dengan volume. Okey? Bila kita buat volume yang banyak, maksudnya margin kita akan besar. Okey. Jadi bila kita tahu macam mana kita membuat volume ni, pasti dan pasti kita kena cari kilang yang lebih besar. Okey. Bila kita cari, dulu sebenarnya saya sangat takut. Kan, bila saya mau keluar dari kilang lama, kita tahu bila kita di rumah, kita sangat selesa. Sebab karan tidak banyak bayar, kita tidak bayar sewa. Tapi sebenarnya peluang tu sangat besar di luar. Okey, saya beranikan diri, saya cuba sewa satu tempat lah. Dulu saya buat di Amblang ni di rumah lah, iaitu di Kampung Mibaraya di Tawau. Dan sekarang ni kami menyewa di bangunan industri, tapak industri di Unipark, Univilla. Dan di situlah saya nampaklah proses macam mana kita mau grow. Okey. Jadi satu persatu kami sudah capailah. Dan sekarang ni, dan hari tu masa kami pindah sini, sebenarnya kita ada dapat bantuan daripada SME Corp.
Okey. Kita tahu yang bila kita mau untuk mendapatkan perizinan halal, kita mesti dan halal, kita kena mintalah daripada nasihat daripada KKMK, daripada JAKIM, macam mana spek yang sesuai. Macam mana spek yang sesuai untuk kita buat di bangunan tu. Jadi kita dapatlah daripada SME Corp bantuan. Dari situlah kami dapat renovation kita punya kilang, dan di situ juga kita telah baru juga dalam 2019 kita telah pindah, dan tanggal 4 bulan 5 kita telah buat launching lah untuk di kilang baru ni 2019 tanggal 4 bulan 5. Kita sudah masuk kita punya premis lah dengan spek yang KKM mahu. Okey, dalam masa yang sama juga kita telah buat ni lah, kita telah memohon persijilan mesti dan halal. Okey, kepada semua di luar sana, kenapa kita perlu ambil persijilan mesti halal? Kenapa perlu? Sebab bila kita faham kita punya produk ni sebenarnya memerlukan makanan yang bersih, yang terjamin. Kan bukan kita setakat ambil saja, bukan setakat ambil persijilan mesti halal, tapi kita kena faham sebenarnya bila kita buat produk makanan, kita kena faham yang kita bagi makan orang. Okey, jadi yang pastinya makanan kita tu haruslah bersih dan halal thayyiban. Kan barulah diterima. Jadi kepada luar sana tu kan persijilan mesti dan halal. Okey, macam kita di Sabah, kita harus mengambil persijilan mesti dulu, baru ambil halal. Itu syarat dia. Kan. Okey. Kita punya kilang ni berkonsepkan pelancongan. Okey, macam dulu di kilang lama, ramai juga pelawat-pelawat datang, terutama agensi-agensi, sekolah-sekolah datang buat lawatan. Kita tahu yang kita punya produk ni adalah produk yang unik. Maksudnya dia tradisional. Sebab dia ada di Tawau sahaja. Jadi orang pasti akan datang melawat. Dan kemudian kami telah renovate kilang yang sekarang ni ke arah pelancongan. Okey. Jadi bila ada satu tempat, ada satu lorong kilang kami ni khas untuk pelawat. Mereka boleh datang melawat dan orang akan lihat mengalami proses macam mana mereka nampak cara pembuatan kerupuk amplang. Okey, jadi orang yang dari Semenanjung ke, dari mana-mana, kita pernah juga dapat pelawat daripada US, daripada Thailand, datanglah. Macam kita tahu yang di Tawau ni sebenarnya sangat kuranglah tempat pelancongan. Dan kami ambil inisiatif ini untuk jadikan kami kilang ni tempat pusat pelancongan. Jadi orang ramailah datang, dorang mengalami sendiri macam mana rasanya pembuatan kerupuk amplang. Jadi dorang nampaklah dari detail dari awal sampai akhir. Dorang boleh nampak. Jadi kita punya kilang ni berkonsepkan pelancongan. Okey. Jadi lepas ni kita punya perancangan adalah kita mau menghasilkan banyak produk. Okey, kami punya model kami harus contohi adalah modal daripada produk Mami. Macam Mami kan, Mami sekarang ni mereka sudah sustain. Macam kami ni sebenarnya belum lagi ke arah kejayaan, tapi kami sudah melalui banyak proses dan sekarang ni alhamdulillah kami telah mendapat persijilan mesti dan halal. Okey, sijil halal kita telah dapat tahun lalu 2020 dan persijilan mesti tahun lalu dan persijilan halal tahun ni kami dapat alhamdulillah. Dan sebenarnya bila kami fokus untuk dapatkan ni, sebenarnya kami mau pasarkan keluar daripada Sabah. Kan contohnya sekarang ni kita ada permintaan daripada Brunei. Okey.
Lepas tu kita akan ada permintaan daripada luar. Kan? Jadi kita punya produk ni, kita jangan fokus untuk Malaysia saja. Sebenarnya kita punya produk ni, kalau boleh kita kena keluar. Keluar lagi daripada ni. Okay. Dan banyaklah kita punya pencapaian-pencapaian yang kita telah dapat daripada agensi-agensi. Contohnya, dulu saya mendapat tahun 2015 saya pernah mendapat ni lah anugerah usahawan belia daripada Jabatan Perikanan Sabah, dan 2018 saya pernah dapat anugerah pengusaha cemerlang. Okey. Lepas tu kita dapat anugerah peladang jaya muda berpotensi 2018. Dan kita pula saya pernah juga mendapat anugerah pemasar tani jaya 2019 daripada Fama. Dan 2019 saya telah mendapat anugerah jaya bimbingan daripada Konelayan. Jadi banyaklah sebenarnya peluang-peluang yang agensi ni dapatlah. Agensi ni dapat membantu. Sebenarnya grant-grant atau dana-dana yang dapat daripada kerajaan ni sebenarnya itu adalah batu loncatan untuk kita lagi cepat berkembang. Bila makin kita cepat berkembang, maksudnya banyak peluang pekerjaan kita akan berikan. Kan? Macam sekarang ni, syarikat kami mempunyai pekerja sebanyak 26 orang. Dan sekarang kita sini ada staff untuk production dan ada staff management. Okey. Jadi untuk usahawan lain, nasihat saya, untuk mau berkembang, cuba cari pekerja. Cari pekerja yang berpotensi. Macam sekarang ni, kita banyak graduan. Macam saya dulu sendiri, saya pernah cari pekerja. Sebenarnya cari pekerja ni sangat susah. Tapi sebenarnya kita boleh pergi ke sendiri. Macam sekarang ni kita ada vocational, kan? Ada pelajar-pelajar di sana, ada daripada universiti, ada daripada politeknik, kan? Daripada UiTM. Jadi kita mau cari yang boleh membantu kita. Kita tahu yang kita ni bermula daripada production. Jadi takkanlah semua kita mau buat, kan? Takkanlah semua buat. Jadi kita kena bagi peluang, kan? Bagi peluang orang. Macam sekarang ni kalau untuk dana-dana kerajaan ni, kita perlukan dokumen. Okey. Jadi setiap daripada usahawan ni dia ada kelayakan dia sendiri. Okey, untuk dia dapat ni dia perlukan macam lesen perniagaan dia kena 3 tahun, kan? Ada yang 5 tahun, ada yang 3 bulan. Jadi kita kena faham juga. Kadang-kadang kita cakap, ada orang tu datang pada agensi cakap, kami macam gini. Tidak, orang kena faham. Kan? Okey, pada sahabat-sahabat yang lain yang berada di luar sana ni, kena faham yang kita kena siapkan dokumen-dokumen. Kan, untuk kita dapat daripada grant-grant daripada kerajaan ni, kita kena buat dokumen. Kita kena bantu juga. Kita kena bantu penyelia-penyelia daripada agensi-agensi ni. Dan kalau mereka kena siapkan, kan. Maksudnya kita ni sebagai usahawan ni, kita yang kena buat. Kita kena bantu. Kita cuma bagi tahu orang apa dokumen yang kita siapkan, kita kena siapkan. Okey, kalau kita dah pandai, kita boleh bagi orang lain buat. Yang pastinya mengikut apa yang agensi mau. Jadi, okey, peluang-peluang ni kita tahu, kan. Macam sekarang ni kerajaan selalu umumkan belanjawan Malaysia, kan. Bila dibentangkan belanjawan tu, kita kena tengok di situ ada peluang untuk usahawan. Jadi belanjawan tu akan disalurkan kepada agensi-agensi. Okey. Bila disalurkan kepada agensi, maksudnya kita kena cari peluang. Mungkin ada disalurkan kepada SME Corp, ada disalurkan kepada MITI, ada disalurkan kepada Fama, ada disalurkan kepada peladang. Jadi kita minta, tapi mengikut daripada kelayakan kita. Kan ada orang yang baru start 1 bulan, 2 bulan sudah meminta besar. Tapi pastinya kita kena bagi menonjol dulu diri kita. Kan kita kena buat ni, pastikan yang
kita sudah buat bisnes. Maksudnya kita punya bisnes ni berjalan. Okey, pastikan kita punya bisnes ni sudah start berjalan. Okey, macam sekarang ni dalam akaun. Kita tahu dalam akaun semua orang ni biasalah kosong. Tapi ada pergerakan. Duit masuk, duit keluar, duit masuk, duit keluar. Walaupun kosong dalam tu, tapi sebenarnya kita telah membuat bisnes. Cumanya, kita macam mana mau grow. Jadi situ sebenarnya agensi akan nampak. Bila mereka nampak, diorang akan start lah. Start akan bantu kita. Mungkin kenapa keluar masuk, tapi tidak masuk. Kan masuknya kurang, keluarnya banyak. Jadi di start situ, sebenarnya agensi akan bagi suntikan. Mungkin dari segi mesin, mungkin dari segi dana, modal. Bila orang akan bagi situ, maksudnya kita punya aliran tu akan bergerak. Duit akan masuk, tapi keluarnya lambat. Itulah yang pentingnya agensi kan. Jadi macam kami sebenarnya banyak bantuan daripada, untuk kami berkembang juga sekarang ni sebenarnya, alhamdulillah banyak agensi-agensi yang bantu dan banyak agensi yang nampak apa yang kami buat. Jadi kami ucapkanlah ribuan terima kasih kepada agensi-agensi ini, agensi kerajaan yang sangat banyak membantu dalam proses kami pengembangan syarikat. Yang pastinya kalau ada di kalian anda yang ada syarikat, tapi yang penting ada lesen lah. Sekiranya ada bisnes tu boleh digrowkan, jangan takut untuk ubah kepada Sdn. Jangan takut untuk ubah kepada Sdn. Sebab untuk Sdn ni kita ke arah untuk lagi besar. Bila kita makin grow, jadi start situlah duit kita akan lagi masuk. Jadi macam kami, insyaAllah kita akan mungkinlah sikit hari lagi kita akan lagi buka satu cawangan. Mungkin kilang ni kita akan fokus pada kilang. Kita akan buka satu syarikat di bawah anak syarikat lah, Rosmi Snack Industry kepada Rosmi Snack Marketing, dan syarikat ni lah yang akan membawa produk-produk untuk dipasarkan keluar. Jadi kami punya misi sekarang ni, kita akan masukkan ke Singapura, kita akan masukkan ke Dubai, kita akan masukkan ke Thailand, insyaAllah, dan ke China. Kita akan besarkan lagi lah kita punya produce. Untuk kami, syarikat kami sebenarnya, kami telah membuat sebanyak satu hari ada 700 kilo. 700 kilo amplang. Tapi itu just Sabah dan Sarawak. Semenanjung belum masuk lagi. Mungkin ada di antara kalian ni yang nampak dan mungkin menjadi ejen stokis kami di Semenanjung. Mungkin boleh berhubung dengan kami lah. Sebab market masih lagi fresh. Mungkin anda mungkin salah seorang lah yang boleh memasarkan di Semenanjung. Tapi apapun, kita ucapkanlah ribuan terima kasih kedua kepada SME Corp kerana bagi kami peluang untuk kami luaskan lagi kami punya kilang ni yang dulunya di bawah rumah, sekarang kita sudah ada kilang sendiri. Jadi jangan takut untuk berimpian, sebab dari impian itulah terlaksananya apa yang sekarang. Kan dulu kita tidak ada kilang, kita dulu selalu fikir satu hari nanti kita akan ada kilang. Cik Rozikin, mungkin kita boleh share sikit montaj kita punya perniagaan kita. Cuba share untuk kita punya usahawan-usahawan yang sana yang sedang mengikuti Facebook Live untuk sama-sama kita tengok.
Okey, itu adalah sebahagian daripada kilang lah. Okey tuan. Okey tuan, kita teruskanlah. Kita teruskan Okey. tuan. Okey. Okey, kepada semua yang menonton, kita ucapkan terima kasih. Okey. Kepada usahawan-usahawan di luar sana, cuba ambil peluang yang kerajaan telah bagi. Okey, kita tahu sekarang ni kita menghadapi masalah pandemik COVID dan pasti ekonomi kita pun terjejas. Sebenarnya ini adalah satu peluang untuk kita nampak macam mana kita mau ubah. Okey, untuk yang sustain, kita teruskan sustain. Tapi untuk yang sekarang ni tengah struggle, kita kena fikir juga. Kita jangan banyak mengeluh, jangan banyak menyalahkan. Dan kita kena fikir macam mana supaya kita kena terus bergerak. Kan? Macam mana kita mau selesaikan kita punya masalah. Macam mana kita mau selesaikan. Macam sekarang ni kita tahu yang setiap orang ni mengalami masalah. Tapi kita kena fikir. Sekarang ni macam sekarang ni, alhamdulillah banyak kerajaan-kerajaan telah bantu. Macam kami salah satu adalah daripada agensi DIR. Mereka cuba untuk membantu kami untuk pasarkan market luar. Bukan setakat di Malaysia, tapi diorang cuba bawa kita punya produk untuk tembus market keluar. Sekarang ni diorang akan tembuskan masuk pasaran Dubai. Okey, jadi sekarang ni syarikat kami, kita telah mendapatkan persijilan Mesdin Halal dan kami ongoing untuk mendapatkan persijilan GMP dan HACCP. Itu kita punya misi seterusnya. Okey, dalam masa yang sama juga kami akan perbahagikan banyak produk. Okey, dan sekarang ni produk kita cuma hanya ada ikan dan udang saja. Dan kita lepas ni kita akan banyak lagi produk kita akan keluarkan. Dan kita juga sebenarnya banyak berkolaborasi daripada UMS. UMS sebenarnya banyak membantu kami untuk dalam analisis produk. Sebab mereka di sana ada kajian untuk analisis kita punya produk. Jadi kepada anda di luar sana, cuba ambil peluang ni, cuba berkolaborasi kepada inilah macam sekolah-sekolah UiTM ke, lepas tu UMS. Mereka ni lah yang banyak membantu kami juga. Macam saya sendiri
di Syarikat Rasmi Select Industri sebenarnya kami tengah berkolaborasi. Dan setiap tahun mereka akan hantar budak-budak intern. Budak intern ke syarikat kami untuk diorang ambil data dan cuba perbetulkan, cuba perbaiki kita punya kualiti produk. Dan sekarang juga kita sebenarnya masih lagi dalam penggunaan manual dan sikit hari lagi kita akan ke arah automation. Kan kita kami sebenarnya target kami sebenarnya untuk production sebenarnya kita mau target dalam 2 tan sehari. Okey, 2 tan sehari. Kita akan main volume yang besar. Lepas ni kita akan lagi banyakkan kita punya volume. Dan mungkin macam sekarang ni pun banyak ada agensi yang cuba bantu kami untuk dapatkan mesin. Dan pihak Sirim juga tengah cipta kita punya mesin untuk ke arah automation. Sebab mesin ni sangat penting lah. Kita tahu yang kita sudah lebih daripada 40 tahun. Takkanlah kita mau buat manual kan. Macam ada pula ada orang di luar sana semua sudah guna automation. Jadi sekarang ni kami dalam proses untuk mendapatkan automation. Okey je tuan. Ada lagi perlu saya sharing atau apa? Okey tuan. Jadi saya buka pada sebarang pertanyaan. Kita boleh juga chat di dalam situ. Ada apa-apa yang ingin bertanya direct dengan Puan Rozikin ataupun sebagainya, bukalah. Ada pertanyaan apa-apa yang berkaitan dengan perniagaan yang kita jalankan sekarang. Macam mana kita punya cabaran-cabaran yang kita lalui itu memberikan kekuatan untuk kita terus berkembang dan sebagainya. Okey. Okey, kepada usahawan di luar tu harap bersabar. Tapi walaupun kita bersabar, kita kena carilah inisiatif lain, peluang. Mungkin kalau kita tak mampu buat bisnes itu lagi, mungkin kita boleh buat bisnes lain. Kan? Ataupun kita sustainkanlah dengan apa yang ada. Semua pun orang terkesan, macam kami sendiri pun terkesan juga. Tapi alhamdulillah kita cuba ubah kita punya modal bisnes. Kan dulu kita banyak bermain kepada offline, tapi sekarang ni kita banyak bermain kepada online. Pasaran-pasaran kita pun sekarang ni banyak online, dan sekarang orang semua stay di rumah dan kita pasarkan melalui online. Dan mungkin tuan-tuan luar sana pun mungkin pasti menggunakan platform online lah. Sekarang ni pun banyak dari Facebook, dari Instagram, kan, dari Shopee, Lazada. Cuba masukkan kita punya produk, kan, kita try. Sebab itu adalah satu inisiatif lah untuk kita keluar daripada zon kebiasaan kita. Okeylah. Terima kasih kepada Cik Rozikin perkongsian beliau itu. Kita pun nampak perniagaan beliau memang berkembang. Pada sebelum-sebelum dia berjumpa dengan pihak kami sendiri pun kita nampak ada peningkatan. Setiap tahun dan tahun ada nampak peningkatan. Kalau sebelum ini di rumah dan kita nampak dia ada berubah buat di lot-lot kilang yang sepatutnya lah. Jadinya saya ingin mengucapkan tahniah kerana usaha beliau ini telah masuk ke dalam pasaraya yang boleh kita nampak, dan juga kita boleh nampak juga produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat ini ada juga di Semenanjung dan sebagainya. Kalau kita di sini, kita masuk di mana Bataras, kita boleh nampak produk yang dihasilkan oleh RSI. Bagi pihak kami selaku agensi yang membantu usahawan, kami ucapkan tahniah kerana telah keluar daripada kemiskinan dan telah berubah dengan memberi peluang kepada kita punya usahawan-usahawan yang lain ataupun kepada PKS yang lain, dan juga kepada penduduk-penduduk setempat.
Cik Rozikin, ada kata-kata ataupun ada tips ke macam mana nak terus sustain? Sebab kalau tengok kan pada tahun 1985 hingga sekarang tu boleh katakan dah hampir 30 tahun lebih lah kan? 35 tahun lah. 36. Tip-tip yang seperti doa ke apa sebagainya lah. Okey. Pertama sekali kita kena yakinlah semuanya datang daripada Allah SWT. Kejayaan umat manusia ni hanya dengan dalam agama. Sejauh mana dia mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah baginda SAW, itulah kejayaannya. Jadi apa yang kita buat semuanya daripada dia. Jadi dialah yang memberi rezeki kan kepada orang Islam. Kita kena banyak berdoa, kita kena bermunajat kepada Allah. Kan minta kepada dia. Pasti dia akan bagi kita jalan yang terbaik. Kan? Kita jangan stop untuk berdoa, minta hari-hari. Kan hari-hari kita kan sembahyang, kita minta doa selepas solat, kita minta doa. Kan minta Allah supaya jauhkan kita daripada musibah dan datangkan kita rezeki yang berganda. Pasti Allah akan bagi. Dan satu lagi, jangan berputus asa dan jangan selalu mengalah. Pasti kita akan keluar juga daripada zon ni. Cuma kita tidak tahu bila, tapi jangan tunggu, kita kena terus melangkah. Itu macam saya sendiri, saya sentiasalah ambil peluang dan ruang di mana selagi kita boleh terus bergerak, kita akan terus bergerak. Jadi kepada usaha di luar sana, cuba jangan mengeluh, kan? Cuba cari jalan. Kan, mungkin kita tak dapat jalan pada sendiri, tapi mungkin ada orang lain. Jadi kita sentiasa buat bina circle kita, cari orang yang terdekat dengan kita atau orang yang kita kenal dalam buat bisnes. Cuba tanya tips-tips. Mungkin mereka inilah yang boleh membantu kita. Itulah pesanan saya daripada saya. Insya-Allah Tuan Walid. Okey, terima kasih kepada Tuan Rozikin atas perkongsian tersebut. Jadi itu sajalah perkongsian kita pada hari ini daripada Tuan Rozikin. Kami ucapkan terima kasih kerana memberi masa Tuan. Saya tahu Tuan agak sibuk untuk menguruskan perniagaan. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang ada di sini yang sama-sama mengikuti secara live dalam Facebook pada hari ini. Sekian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam.